Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 7 akan membentangkan tentang keyakinan masyarakat Islam terhadap potensi ekonomi Islam. Ekonomi Islam merujuk kepada kegiatan atau aktiviti yang dilakukan berasaskan prinsip dan ajaran Islam. Ia berpotensi untuk berkembang lebih baik dalam proses kemajuan negara kerana dipandang mampu memenuhi keperluan terhadap sistem ekonomi yang mendepankan tata cara yang normatif dan adil bagi masalah-masalah ekonomi kontemporari. Sistem ekonomi Islam yang tidak bermotifkan keuntungan semata-mata menjamin kebajikan pengguna. Sebagai contoh, sistem percukaian Islam yakni zakat sebagai mekanisme pengurusan cukai yang mementingkan keadilan dan konsep ta'awun memberi kemakmuran kepada umat sejagat kerana ia membela kehidupan umat Islam yang kurang berkemampuan dan menjadi penyucian jiwa bagi golongan berkemampuan. Sistem ekonomi Islam bertujuan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di mana ia mengutamakan aspek keadilan dan keseimbangan, kebebasan individu dengan maslahat awam dan hal-hal agama dengan perkara keduniaan. Perkara ini sedikit sebanyak membentuk keyakinan masyarakat Islam terhadap potensi ekonomi Islam itu sendiri dalam membangunkan tamadun manusia yang berakhlak, beragama dan kompeten. Bagaimana? Jom kita dengarkan. Saya Nur Fatnia Ashidah binti Cik Rahim Elias Fakhruddin, nombor matrik 056639. Saya akan meneruskan perbincangan saya berkaitan dengan konsep ekonomi Islam di mana definisi ekonomi mengikut bahasa Arab berasal daripada perkataan al-qasdu yang membawa maksud bersederhana dalam berbelanja dan tidak melampaui batas. Dari sudut ekonomi Islam pula, Dr. Muhammad Al-Arabi menjelaskan himpunan dasar-dasar umum yang dipetik daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan pembangunan ekonomi yang diasaskan kepada dasar-dasar tersebut sesuai dengan keadaan dan masa. Seterusnya adalah prinsip ekonomi Islam. Prinsip yang pertama adalah prinsip keadilan sosial di mana pengendalian ekonomi dan mekanisme kegiatan ekonomi mesti dapat menuju ke arah keadilan sosial di mana keadilan sosial bernegara mengikut Islam ini dapat difahami sebagai suasana sesebuah negara yang dapat menyediakan keperluan hidup asasi individu melalui beberapa faktor. Seterusnya, prinsip ikhtilaf di mana manusia mengikut Islam adalah pemegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka memakmurkan dunia. Prinsip yang ketiga, prinsip bekerja dan ganjaran. Prinsip ini menganjurkan kepentingan konsep bekerja dan melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi. Prinsip yang terakhir, prinsip yang keempat adalah prinsip menjauhkan daripada melakukan kerosakan di mana Islam menganjurkan bahawa dalam kegiatan ekonomi segala bentuk kerosakan sama ada bentuk keruntuhan akhlak, kepincangan keluarga dan kerosakan alam persekitaran hendaklah dijauhi oleh masyarakat. Kerosakan kepada diri sendiri serta masyarakat tidak seharusnya berlaku hasil daripada kegiatan ekonomi. Ciri-ciri ekonomi Islam. Ciri-ciri asas ekonomi Islam ni sangat berbeza dengan masyarakat barat. Di mana ciri-ciri ekonomi Islam yang pertama adalah menjalankan peraturan Islam berdasarkan hukum Allah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan takwa dan akhlak yang baik. Ciri yang ketiga adalah tidak membenarkan adanya riba. Ciri yang keempat, mengutamakan keseimbangan masyarakat. Dan ciri yang terakhir iaitu ciri yang kelima di mana ianya menjalankan sebagai ibadah. Ekonomi Islam di Malaysia ni sama dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung pembentangan mengenai matlamat dalam ekonomi Islam. Terdapat banyak matlamat dalam ekonomi Islam. Antaranya adalah yang paling utama iaitu untuk menggapai redha Allah. Ini bertepatan dengan tujuan kita diciptakan di bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah untuk menjaga kemaslahatan bagi manusia. Yang ketiga adalah untuk melaksanakan syariat Islam dalam sesebuah negara secara menyeluruh. Dan yang keempat, mengelakkan masyarakat Islam daripada terus terikat dengan sistem ekonomi barat. Seterusnya adalah berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Dari sudut ekonomi konvensional, permasalahannya terdiri daripada keinginan manusia yang tidak terhad serta sumber-sumber ekonomi yang terhad. Terdapat tiga mazhab yang membicarakan berkenaan masalah ekonomi. Yang pertama adalah mazhab Iqtisadunya yang mengatakan bahawa permasalahan utama ekonomi adalah pengagihan sumber-sumber yang tidak adil. Yang kedua adalah mazhab mainstream yang bersetuju dengan ekonomi konvensional tetapi bercanggah dari segi pemilihan. Yang mana ekonomi Islam pemilihannya berlandaskan kepada syariat Islam, tidak hanya tertumpu kepada kehendak untuk memuaskan nafsu sahaja. Yang ketiga adalah mazhab alternatif kritis yang mengatakan bahawa ekonomi Islam juga perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam untuk menepati konsep rahmatan lil alamin. Seterusnya adalah berkenaan unit ekonomi. Terdapat tiga unit ekonomi. Yang pertama adalah isi rumah, turut dikenali sebagai pengguna yang mana berperanan untuk mengawal permintaan terhadap sesuatu barangan ataupun perkhidmatan. Yang kedua adalah firma. Firma merupakan pengeluar barangan yang berkualiti serta menawarkan barangan atau perkhidmatan kepada isi rumah. Dan yang ketiga adalah kerajaan. Kerajaan ini berperanan untuk mengawasi keadaan ekonomi dalam sesebuah negara bagi mengelakkan penindasan golongan berkuasa terhadap golongan yang miskin. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan kepada sahabat saya.
Saya akan membentangkan berkaitan dengan keyakinan terhadap ekonomi Islam. Tujuan ekonomi membantu meneruskan kehidupan manusia dengan memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Maksud ekonomi Islam ialah satu pengetahuan atau aturan syariah yang bertujuan mencegah ketidakadilan sesebuah permintaan dalam memberi kepuasan kepada manusia. Ilmu pengetahuan penting demi menjaga pengurusan ekonomi yang berkualiti dalam sesebuah negara. Faktor yang mempengaruhi ekonomi Islam. Antara faktor yang mempengaruhi ekonomi Islam ialah sumber bumi, antaranya hutan, tumbuh-tumbuhan, binatang ternakan, tanah, air dan sebagainya. Islam amat menitikberatkan punca hasil pencarian yang bersih bagi memastikan tiada penipuan dalam sistem pengurusan. Manusia yang berakal bijak akan memanfaatkan setiap pemberian dengan memanfaatkannya dalam kehidupan. Terakhir, kelebihan ekonomi Islam. Yang pertama, sifat kepemilikan. Agama Islam berpegang pada prinsip sepenuhnya hak kepemilikan adalah hak Allah. Ini akan menjadikan manusia lebih berdisiplin dalam mengurus harta. Yang kedua, hak pemanfaatan. Setiap harta yang dibelanjakan berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, Islam merapatkan hubungan antara manusia. Agama Islam sentiasa menggalakkan manusia untuk melakukan amal kebajikan seperti bersedekah, kerana bersedekah mampu mengurangkan beban bagi yang tidak berkemampuan. Antara kepentingan ekonomi Islam ialah ia dapat menjaga kebajikan masyarakat dan umat itu sendiri. Berbeza dengan sistem ekonomi kapitalis ataupun konvensional yang bermatlamatkan keuntungan kepada peniaga semata-mata. Selain itu, sistem ekonomi Islam juga dapat meningkatkan sosio-ekonomi sesebuah negara dan seterusnya akan menyebabkan sesebuah negara itu menjadi semakin maju setanding dengan negara-negara lain yang hebat di dunia ini. Sistem ekonomi Islam ataupun sistem ekonomi lain juga sebenarnya ia dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat, di samping dapat mengurangkan kadar pengangguran sesebuah negara. Bila kadar pengangguran berkurangan, negara akan semakin maju dan lebih hebat. Ekonomi Islam juga dapat mengurangkan kadar inflasi sesebuah negara kerana aliran import dan ekspor yang seimbang antara sesebuah negara. Maksudnya kadar inflasi ni akan berlaku kalau kadar import atau ekspor tu tidak seimbang. Jadi untuk mengimbangkan kadar inflasi, defisit, semua tu kita harus mengimbangkan antara import dan ekspor antara sesebuah negara lah dengan menjalankan perniagaan. Akhir sekali, sistem ekonomi Islam ini dapat membuka mata pihak-pihak lain tentang keadilan sistem Islam itu sendiri. Kerana terdapat segelintir masyarakat yang mempercayai bahawa negara Islam tidak boleh maju, ekonomi Islam tidak boleh maju kerana Islam dikaitkan dengan kemunduran dan kemiskinan. Antaranya negara Islam, negara yang mundur. Orang Islam, orang yang tidak maju, macam tu. Jadi dengan ekonomi Islam ni, ia boleh mengubah persepsi masyarakat lain di samping dapat menjadi medan dakwah kepada orang lain tentang cantiknya Islam itu sendiri. Kesimpulannya, tidak dapat disangkal lagi sesungguhnya ekonomi Islam itu sangat mapan dan mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam membangunkan dan mengembangkan lagi ekonomi ummah. Islam dikurniakan sumber asli yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilangan penduduk Islam di muka bumi ini juga bukanlah sedikit, malah mencapai angka 1.8 bilion. Ini merupakan suatu kekuatan lagi untuk umat Islam dalam merangka kemajuan ekonomi Islam. Sesungguhnya Islam itu tiada keraguan ke atasnya. Justru dalam ekonomi juga Islam itu mengamalkan keadilan dan kesaksamaan atas ummah. Sekian, terima kasih.